Okey, jadi hari ni kita akan sambung balik subtopik pembesaran yang kita dah belajar di Jumaat lepas. Jadi hari ni kamu boleh rujuk kamu punya buku nota muka surat 35. Okey, jadi hari ni kita akan tengok membuat hubungan antara luas imej objek bagi suatu pembesaran lah. Maksudnya kita nak tengok hubungan antara luas imej dan juga luas objek bagi suatu pembesaran. Okay, jadi dia dah bagi kat situ nota di bawah satu pembesaran, luas imej dan objek berbeza lah sebab kita transformasi pembesaran. Okay, jadi dia beri jika K ialah faktor skala pembesaran, jadi kita boleh dapat K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagi luas objek lah. Okay, jadi ini salah satu daripada rumus untuk skala pembesaran lah. Ataupun okay, kamu kena tengok sedikit berbeza apabila kita cari skala pembesaran melibatkan panjang sisi. Jadi panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi sepadan objek lah. Panjang sisi sepadan objek. Jadi ini salah satu cara yang lain untuk kita cari skala pembesaran lah. Ini kita dah belajar tentang satu topik sebelum ni. Okay, panjang. Okay, jadi skala pembesaran juga kita boleh dapat daripada luas imej bahagi luas objek. Cuma untuk formula ni K kita perlu kuasa 2 lah. Jadi kalau kita tukarkan dia untuk cari luas imej, jadi kita akan dapat rumus barulah, luas imej. Jadi objek ni kita akan darab pergi atas, dia jadi K kuasa 2 darab dengan luas objek lah. Kita akan dapat luas imej. Jadi hubungan ni kita boleh guna untuk cari sama ada luas imej, luas objek ataupun faktor skala lah. Jadi dia bergantung pada maklumat yang soalan tu bagi. Okay, kita cuba tengok contoh yang dia dah bagi dalam kamu punya buku. Dia dah bagi kat sini, situ menunjukkan poligon KLMNO. KLMNO ni adalah, okay, kalau kita nampak pun, kita dah tahulah K prime, L prime, N prime, N prime O ni ialah image lah. Jadi kita boleh kata yang besar ni adalah objek dan yang kecil ni adalah image lah. Kita dah nampak kat situ. Okay, jadi kat sini pun kita dah nampak dah image lebih kecil dari objek lah. Kalau kita bergantung pada gambar, maksudnya kita sebenarnya akan dapat skala pembesaran kita mesti lebih kecil dari 1 lah. Okay, jadi soalan yang pertama dia minta cari faktor skala pembesaran lah. Okay, jadi kalau kita bergantung pada bentuk saja tadi, objek besar, imej kecil. Jadi kita tahulah sebenarnya K kita mesti kurang dari 1. Jadi berapa nilai K kita tu, kita gunakan rumus yang kita dah bagi mula-mula tadi lah. Kat situ dia dah bagi kat kita. Faktor skala pembesaran K sama dengan panjang sisi imej bahagikan dengan panjang sisi sepadan pada objek. Okay, jadi kalau kamu tengok dekat sini, K prime kosong. Ini sebenarnya adalah panjang sisi imej lah. Panjang sisi imej, cikgu ringkaskan dia punya tulisan. Panjang sisi imej kita K prime hingga kosong ataupun pusat pembesaran kita K prime kosong sama dengan 3 lah. Jadi panjang sisi imej kita 3. Panjang sisi sepadan pada objek lah. Maksudnya kita mesti bermula daripada titik K sehingga ke pusat pembesaran lah. Jadi K hingga kosong. Dekat sini kita kena cari panjang sisi dia. Jadi panjang sisi sini mana kita nak dapat? Kita perlu tambahkan panjang K prime dengan K prime kosong lah. Maksudnya 6 kita perlu tambahkan dengan 3 lah. Jadi 6 tambah 3. Panjang sisi imej kita sebenarnya adalah panjang sisi objek kita sebenarnya adalah 9 cm lah. Panjang sisi objek. Jadi masukkan dalam rumus tadi 3 bahagi 9. Kita akan dapat skala pembesaran kita sebenarnya adalah 1/3. Jadi betul lah apa yang kita kata tadi. K kita akan kecil dari 1. Okay, jadi bila kita dah ada skala pembesaran, kita tengok pula soalan yang kedua. Diberi luas KLMNO. Jadi KLMNO ni sebenarnya adalah luas objek lah. Luas objek. Jadi soalan kita minta kirakan luas KLMNO. Jadi ini adalah luas imej lah sebab dia ada prime dekat dia punya titik.
Okey, jadi gunakan rumus yang dia dah beri tadi dekat slide sebelum ni adalah luas imej sama dengan faktor skala pembesaran. Kita kena kuasa 2 darabkan dengan luas objek lah. Jadi skala pembesaran ni kita dah cari tadi dekat soalan pertama. 1/3 kuasa 2. Pastikan kamu letak dalam kuasa 2 dalam kurungan supaya kamu tak tersilap dia punya pecahan. Okey, 1/3 kuasa 2 darabkan dengan kita punya luas objek yang dah diberi dalam soalan lah, 180. Jadi 1/3 darab kuasa 2 akan dapat 1/9. 1/9 darab dengan 180. Jawapan bagi luas imej kita adalah 20 cm kuasa 2 lah. Sebab kita punya luas, jadi unit kita perlu dikuasa 2. Okey, jadi itu untuk contoh yang dia dah beri dalam kamu punya buku. Kita tengok latihan pertama yang dia bagi dekat kita. Okey, jom mahir 10. Okey, jom mahir 10 ni dia bagi luas bagi suatu objek ialah 5 cm. Dia dah bagi dah. Ini adalah luas objek lah. Cikgu simbolkan dia luas objek. Dan luas bagi imej di bawah satu pembesaran ialah 125. Jadi ini adalah luas imej lah. Jadi luas imej kita 125 cm persegi. Okay, hitung faktor skala pembesaran itu. Sekarang dia minta kita nilai K lah. Jadi kita keluarkan rumus kita tadi. Faktor skala pembesaran K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagi luas objek lah. Jadi masukkan nilai yang diberi dalam soalan. Luas imej kita dia dah bagi 125. Okey, jadi bahagikan dengan luas objek kita dah diberi 5. Jadi bahagi dengan 5, kita akan dapat K kuasa 2 lah. Jadi K kuasa 2 sama dengan 125 bahagi 5. Bila kita letakkan kalkulator, kita akan dapat 25. Tetapi soalan kita minta nilai K. Jawapan yang kita ada sekarang ni adalah K kuasa 2. Jadi kamu kena ingat K kuasa 2. Kalau kita nak nilai K, maksudnya kuasa 2 ni kena pindah pergi sebelah lah. Untuk pindah pergi sebelah, K kuasa 2 akan bertukar menjadi punca kuasa 2 lah. Jadi punca kuasa 25 sebenarnya K kita adalah 5. Itu kita punya faktor skala lah. Faktor skala pembesaran kita sebenarnya 5. Okey, jadi itu contoh yang pertama. Okey, latihan yang kedua kita boleh tengok. Okey, Raja menunjukkan ABC dan A prime BC prime. A prime BC prime ialah imej. Okey, jadi kita tengok kat sini ABC. Yang besar ni adalah objek. Dan juga yang kecil ni adalah imej lah. Jadi kita dah nampak kat situ objek lagi besar daripada imej. Jadi dia kata ABC imej ni adalah satu pembesaran pada pusat B. Jadi B ni adalah kita punya pusat pembesaran. Masih bermula daripada situlah. Jadi ini adalah pusat pembesaran. Okey, jadi soalan dah ada bagi diberi panjang AA prime. AA prime ni dia dah bagi panjang dia 4 cm lah. Dia dah bagi panjangnya 4 cm. A prime B panjang dia dah bagi 1 cm. 1 cm lah. Jadi yang terakhir dia bagi BC prime panjangnya 1.5 lah. Jadi dia dah bagi 1.5 cm. Jadi soalan kita minta kirakan luas ABC. Dia suruh kita kira luas objek lah maksudnya. Dia suruh kita kira luas yang besar ni. Kira luas yang besar. Ini yang dia nak kita kira. Jadi dia suruh kita kira luas yang besar ni. Itu yang dia suruh kita kira. Jadi untuk kira luas objek, kita perlukan rumus yang tadilah. Iaitu luas objek. Bukan luas objek. Kita perlu gunakan rumus yang cikgu betulkan dulu. Kita perlukan luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Itu dia. Ini yang kita perlu gunalah. Jadi untuk gunakan rumus ini, kita perlu cari luas imej. Satu benda. Kita juga perlu cari skala pembesaran lah. Dua benda tu kita perlu cari untuk kita cari luas objek. Okay, jadi yang pertama kita boleh cari skala pembesaran lah. Skala pembesaran ni lebih mudah sebab dia dah bagi kita nilai panjang-panjang sisi yang dia dah bagi dalam gambar lah. Okay, jadi kalau kita tengok keluarkan balik rumus skala pembesaran melibatkan panjang sisi. Ini kita punya rumus.
Skala pembesaran adalah panjang sisi image bagi panjang sisi sepadan objek lah. Okey, jadi panjang sisi image kita adalah A prime B. A prime B panjangnya 1 cm lah. Jadi kita boleh masuk ke sini 1 perkan dengan panjang sisi sepadan objek. Jadi sisi sepadan objek kita sebenarnya bermula daripada titik A pergi ke titik pusat B lah. Ini sebenarnya kita punya panjang sisi objek yang sepadan lah dengan ini. Jadi ini image kita, ini sisi objek lah. Jadi untuk cari panjang sisi objek, ini panjang sisi image. Ni Jadi ini adalah panjang sisi objek. Jadi untuk cari panjang sisi objek A hingga B adalah 4 tadi kita tambahkan dengan 1 lah. Jadi 4 tambah 1, panjang sisi objek kita 5. Jadi masukkan dalam rumus panjang sisi sepadan objek adalah 5. Jadi ini adalah kita punya faktor skala pembesaran lah. 1/5. Jadi kita dah ada satu maklumat. Ini kita dah ada. Sekarang kita nak cari luas image. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, luas image sebenarnya melibatkan bentuk segitiga yang kecil ni. Ini segitiga kecil ni. Jadi ini adalah kita punya bentuk image lah, luas image kita. Nampak tak bentuk image kita sebenarnya dalam bentuk segitiga lah. Jadi untuk kita cari luas image ataupun kita boleh kata segitiga apa tadi? A prime B C prime. Luas image segitiga A prime B C prime ni tadi, kita perlu gunakan rumus 1/2 segitiga. Rumus segitiga punya luas 1/2 darab dengan tapak. Kamu perlu darabkan dengan tinggi lah. Jadi kita masukkan nilai yang dia dah bagi dalam gambar. 1/2 darab dengan tapak kita. Boleh pilih mana-mana lah. 1/2 cikgu ambil sini tapak kita 1. Jadi tapak kita 1. Darabkan dengan tinggi kita dalam gambar ni 1.5 lah. Jadi 1.5. Okey, jadi 1.5, 1/2 darab 1 darab 1.5, kamu akan dapat 0.75 cm persegi lah. Dapat 0.75 cm persegi. Okey, jadi itu kita punya luas image. Okay, jadi kalau kita keluarkan balik kita punya rumus tadi, luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek lah. Jadi masukkan nilai-nilai yang kita dah ada dalam rumus ni lah. Okay, jadi cikgu partitionkan sedikit kat sini. Okay, jadi kita masukkan balik dalam kita punya rumus tadi. Luas image yang dah cari 0.75 lah. Sama dengan skala pembesaran yang kita dah cari 1/5. 1/5. Pastikan dia dalam kurungan lah. Dalam kurungan kuasa 2. Darabkan dengan luas objek. Jadi dekat sini kita boleh cari luas objek lah. Jadi untuk cari luas objek, selain daripada luas objek, kita perlu pindah pergi sebelah lah. Jadi untuk pindahkan pergi sebelah, ingat kat sini kita ada darab. Bila darab, nilai yang sebelum ni pindah sebelah dia akan jadi bahagilah. Jadi 0.75 apabila kamu bahagikan dengan 1/5 kita kuasa 2 kan dia, kita akan dapat kita punya luas objek lah. Jadi luas objek, bila kamu tekan kalkulator, luas objek kita akan dapat 18.75 cm persegi lah. 18.75 cm persegi. Ini adalah kita punya luas objek yang diminta dalam soalan lah. Okay, jadi kita tengok pula contoh yang ketiga. Raja menunjukkan poligon A, B, C, D, E dan juga A prime, B prime, C prime, D prime, E lah. Jadi kalau kita tengok simbol pun kita dah tahu yang mula-mula ni adalah kita punya image. Mula-mula yang kedua ni. Yang pertama adalah kita punya objek. Okay, jadi dia dah bagi dekat situ pusat pembesaran kita adalah titik E lah. Ini adalah pusat pembesaran lah. Pusat pembesaran kita titik E. Okey, jadi dia bagi lagi dalam soalan diberi faktor skala ialah 4. Jadi K kita adalah 4 dan juga luas ABCDE ialah 56 ataupun kita boleh kata dekat sini luas
objek lah. Luas objek kita 56 cm persegi. Okay, jadi dia minta dekat sini, hitung luas kawasan berlurik. Dia nak kita cari ni, kawasan berlurik. Jadi untuk cari kawasan berlurik ni sebenarnya caranya adalah, apa yang kamu perlu buat adalah cari luas, luas bentuk asal ni, cari luas bagi image ABCDE. Kita perlu tolakkan dengan luas objek lah. Objek dekat dalam. Jadi luas yang besar tu, iaitu luas image luas, perlu tolakkan dengan luas objek dekat dalam. Kita akan dapat kawasan berlurik yang kita dah lurik lagi lah. Jadi first kali apa yang kita perlu buat adalah cari dulu kita punya luas image lah, sebab luas objek dia dah bagi. Jadi luas image kita boleh cari dengan masukkan dalam kita punya rumus lah. K kuasa 2, maksudnya K kita 4. Jadi 4 kita kuasa 2. Darabkan dengan luas objek 56. Jadi bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 896 lah. 896 cm persegi lah. Jadi itu adalah kita punya luas image lah. Luas image yang besar tu. Jadi untuk kita cari luas kawasan berlurik, kita dah cakap tadi, untuk cari luas kawasan berlurik yang warna merah tu, untuk cari luas kawasan berlurik. Okay, untuk cari luas kawasan berlurik tu, apa kita perlu buat adalah luas image, kita perlu tolakkan dengan luas, tolak dia, luas objek lah. Jadi luas image yang kita dah cari dekat soalan tadi, 896, perlu tolakkan dengan luas objek kita, 56 lah. Jadi jawapan akhir yang kita akan dapat adalah 840 cm persegi lah. Jadi ini adalah kawasan berlurik yang warna merah ni. Ini dia punya luas lah. Okay, jadi tiga contoh yang melibatkan hubungan antara luas image dan luas objek lah. Okay, jadi kita dah habis tentang topik pembekaran. Jadi latihan seterusnya dia melibatkan daripada awal kita belajar tentang cara lukis image, dan pusat, tarik skala dan juga luas image lah. Okay, jadi kita boleh cuba tengok dekat sini. Contoh yang pertama, muka surat 36. Dia minta, dia bagi dalam soalan, dirajah menunjukkan OPQ dilukis di atas satu grid pada segi 4 sama. Lukis image bagi segitiga OPQ di bawah dengan suatu pembesar pada pusat O. Jadi ini adalah kita punya pusat O, pusat pembesaran kita dengan faktor skala kita 3 lah. Maksudnya faktor skala kita 3. Jadi apa kita boleh buat? Ingat, kalau kita nak lukis image, pastikan kita gariskan daripada pusat pergi mana-mana titik yang kita nak. Jadi contohnya, kita gariskan titik yang pertama, 0 hingga Q. Kita akan dapat satu garisan macam ni. Dan juga kita boleh juga pilih titik Q lah. Jadi 0 hingga Q. Kita akan dapat dua garisan macam tu. Okay, jadi kita nak tahu, kita nak lukis image. Jadi kita perlu tahu panjang dia lah. Jadi panjang image kita boleh dapat apabila kita buat panjang objek, kita darabkan dengan skala lah. Jadi kalau kita buat kat sini, panjang OQ ni panjang kita 2. Jadi skala kita sekarang 3. Jadi 2 kita darabkan dengan 3. Jadi OQ image kita akan jadi 6 lah. Jadi OQ kita 6. Jadi kalau cikgu boleh padamkan sedikit yang asal tadi, cikgu lukiskan pula pergerakan bagi image lah. Jadi pergerakan bagi image Q, kita perlukan 6 unit lah sebab skala kita 3. Jadi 6 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Jadi ini adalah kita punya titik image bagi Q. Okay, jadi untuk yang ketiga, untuk yang kedua, titik P. Titik P kita memerlukan daripada titik Q ni dia bergerak ke atas. 1, 2, 3. 3 unit ke atas. Jadi apabila skala kita 3, panjang objek 3 darabkan dengan skala 3, dapatlah panjang image-nya sebenarnya 9 lah.
Jadi kita perlu 9 unit ke atas bermula daripada titik Q. Jadi mula 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah kita punya titik image bagi P. Jadi bila kita dah dapat ketiga-tiga titik tersebut, apa yang kita perlu buat? Sambungkan sahaja untuk kita dapat satu bentuk image yang barulah. Jadi bila kamu sambungkan P dengan titik pusat, P image dengan titik pusat, O dengan titik Q, pusat O dengan titik Q dan akhir sekali P dengan Q. Jadi kamu akan dapat satu segitiga yang barulah dengan skala pembesarannya 3. Maksudnya objek tadi dia dah membesar 3 kali ganda lah. Jadi kita dah dapat kita punya image kat situ. Okey, yang kedua dia minta kita kirakan luas image bagi OPQ, objek tadi menggunakan formula luas K kuasa 2 sama darab dengan luas objek. Jadi dia suruh kita gunakan formula tersebut. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena cari dulu kita punya luas objek lah. Jadi K kita dah ada, dia dah bagi tadi K 3. Jadi ini K kita 3, ini yang kita tak tahu. Jadi kita perlu cari dulu luas objek. Luas objek. Okey, jadi luas objek kita boleh cari. Ingat, nampak tak dia bentuk segitiga. Beli segitiga rumus yang sama seperti tadi. 1/2 darab dengan tapak. Kamu darab dengan tinggi lah. Jadi darab tapak darab tinggi. Tapak kita, kalau kita kat sini 1, 2. Jadi tapak kita 1/2 darab dengan 2. Darabkan dengan tinggi kita 1, 2, 3. Jadi 3. Apabila kamu kirakan kita punya luas objek, kita akan dapat jawapan kita 3 unit persegi lah. 3 unit kuasa 2. Jadi itu kita punya luas objek. Jadi bila kita dah ada luas objek, apa yang kita boleh cari adalah kita punya luas image lah. Jadi luas image kita boleh cari dengan masukkan nilai K kita. K kita 3 kuasa 2 darabkan dengan luas objek kita 3 lah. Jadi 3 kuasa 2 darab dengan 3, kamu akan dapat 27 unit persegi. Jadi itu kita punya jawapan untuk luas image. Okay, jadi soalan yang terakhir untuk kita bincang hari ini adalah rajah M. Menunjukkan M, ni M adalah image lah. Jadi dia bagi M image, bagi M. M kita adalah objek lah. Di bawah suatu pembesaran. Jadi first kali dia minta kita nyatakan koordinat pusat bagi pembesaran tersebut lah. Jadi nyatakan koordinat pusat. Ingat kalau untuk kita cari koordinat pusat, gariskan kita punya mana-mana titik yang sepadan lah. Objek, contoh cikgu pilih yang bawah ni dengan image dekat bawah ni. Pastikan dia sepadan. Gariskan satu garisan yang panjang. Macam ni contohnya. Okay, jadi kita dapat satu garisan. Untuk carikan dia punya pusat pembesaran, pastikan paling kurang kita ada 2 garisan yang lurus lah. Jadi cikgu boleh pilih titik yang kedua, iaitu bucu ini dan juga bucu bawah ni. Jadi kita akan dapat 2 garisan lah. Jadi bila kita dah ada 2 garisan ni, kita akan dapat satu titik persilangan yang bertembung antara 2 garisan tersebut. Ini yang kita panggil dia pusat pembesaran lah. Jadi pusat pembesaran kita dah dapat. Cuma soalan tadi dia minta kita nyatakan koordinat. Ingat, bila koordinat dia mesti ada X dan juga dia ada Y koordinat. Jadi kalau kita baca dekat sini, X koordinat kita adalah -7. Y koordinat kita sebenarnya 6 lah. Jadi kita boleh tulis kat sini -7, 6. Jadi jawapan yang pertama adalah -7, 6 lah. Okey, jadi yang kedua dia kata berapakah faktor skala pembesaran tersebut. Jadi faktor skala pembesaran ni kita boleh dapat dengan menggunakan rumus ni lah. Panjang sisi image bahagi panjang sisi sepadan objek lah. Jadi kamu boleh gunakan rumus ini. Pilih mana-mana sisi yang sepadan lah. Contohnya cikgu pilih yang ini, ujung ni. Jadi panjang sisi image kita adalah 2. Panjang sisi objek yang sepadan adalah 1. Jadi kalau cikgu masukkan dalam rumus, 2 bahagi 1 lah. Jadi ataupun kalau kawan kamu guna yang atas ni, dia ambil panjang sisi image kita 4. Panjang sisi objek kita, kalau kamu kira dekat atas ni, dia akan jadi 2 lah. Jadi 4 bahagi 2, jawapannya masih sama. Dua-dua akan dapat jawapan skala pembesaran kita 2.
Jadi itu untuk jawapan yang kedua, skala pembesaran 2. Last sekali, nyatakan transformasi selengkapnya. Jadi transformasi kita melibatkan pembesaran. Ingat pembesaran dia ada dua maklumat penting, iaitu apa pusat pembesaran dia dan yang kedua, apa kita punya skala pembesaran. Jadi kita punya jawapan akhir adalah pembesaran pada titik pusat -76 dengan faktor skala 2. Dua-dua kita gunakan maklumat yang kita dah cari dekat atas tadi lah. Pembesaran pada titik -76 dengan faktor skala 2. Cikgu nampak je 2 point ni dah dikira betul. Jadi itu saja untuk hari ni dan kamu boleh buat soalan yang cikgu dah bagi dalam grup lah, soalan tambahan. Okey. Itu je.